Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita puji Tuhan dalam awal pagi ini kita sama-sama merenung firman Tuhan. Tema yang kita akan renungkan sama-sama pada pagi ini adalah melalui buku Malaki bab 2 ayat 10 dan 12. Melalui satu tema, bolehkah saya berkahwin dengan orang yang bukan beriman Kristus? Marilah kita sama-sama sama-sama menyembah Tuhan dengan lagu puji-pujian, Kuasamu terlebih besar. Sekarang marilah kita menjemput saudari Lily Bong dari Gereja Metodis Siong Tau, Kuching Barat, bersama dengan saudari Tan Pu Chen dan juga saudari Tang Xiaoqing. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan menolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita puji Tuhan. Pada pagi ini kita boleh sama-sama merenungkan satu tema yang begitu penting.
Bolehkah saya berkahwin dengan orang yang bukan beriman Kristus? Dalam buku Malaikat bab 2 ayat 10 ke 12, di mana kita akan bersama-sama kita renungkan. Memilih pasangan perkahwinan perlu memahami kehendak Tuhan. Kalau kita dicipta oleh Tuhan, kita perlu balik kepada Alkitab, mengetahui, memahami erti perkahwinan dan bagaimana apabila kita memilih pasangan dalam perkahwinan. Bukan sesuka hati saya buat apa, sesuka hati. Kalau ikut sesuka hati, jiwa kita akan memperoleh bahagia yang Tuhan ingin berkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dalam bab kedua ayat ke-11 di sini mengatakan, penduduk Yehuda sudah memukul janji mereka kepada Allah, sedang melakukan hal-hal yang mengkeringkan di Yerusalem, dan di seluruh negeri mereka sudah mencemarkan rumah Tuhan yang dikasihi Tuhan. Orang lelaki sudah berkahwin dengan perempuan yang menyembah dewa-dewa bangsa lain. Pada tahun 1400 sebelum Masehi, kita lihat jemaat Israel, jemaat Tuhan, memungkil janji Tuhan, memingkil apa yang Tuhan inginkan mereka buat. Mereka berkahwin dengan perempuan menyembah Tuhan yang lain. Ini memang tidak disukai oleh Tuhan. Wanita yang menyembah Tuhan asing. Mengapa tidak kita boleh berkahwin dengan mereka menyembah Tuhan asing? Kita akan tahu seterusnya. Teri Tuhan asing, bahasa asalnya bermaksud anak Tuhan asing. Mereka bukan Tuhan Papa Allah. Mereka menyembah Tuhan yang asing. Anak Tuhan berfikir duniawi. Anak Tuhan lain yang berfikir duniawi dan berkahwin dengan, apabila anak Tuhan berfikiran duniawi, dia akan berkahwin dengan anak-anak perempuan Tuhan asing. Asalkan cantik, tidak kasta apa dia punya agama. Kawin saja. Ini seperti orang di jemaat 400 sebelum Masehi. Saudara-saudari, generasi akan datang. Anak cucu mereka akan ikut ibu nenek mereka menyembah dewa-dewi, tidak lagi menyembah Tuhan yang benar. Inilah masalah. Saudara-saudari, mereka tidak lagi menjadi keturunan Tuhan yang saleh. Mereka tidak lagi takut akan Allah yang benar. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, bukankah kita semua mempunyai Bapa yang sama? Bukankah kita semua diciptakan oleh Allah yang sama? Tetapi mengapakah kita saling memukul janji? Mengapa kita menghina perjanjian yang dibuat Allah dengan nenek moyang kita? Seseorang Bapa menuju kepada pencipta yang membuat perjanjian dengan rakyat. Saudara-saudari, kita masih ingat pada masa dahulu Abraham, Musa, mereka membuat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan sudah memberitahu mereka, mereka adalah jemaat mereka Tuhan. Tuhan adalah Tuhan untuk mereka. Jemaat yang kasih Tuhan, orang yang menurut kepada firman Tuhan. Jemaat memang dikasih oleh Tuhan daripada bab pertama, ayat pertama. Sudah beritahu Tuhan begitu kasih akan dalam ayat seterusnya. Selepas pengenalan, dia kasih Tuhan amat mengasihi mereka orang Israel. Tetapi orang Israel kata, mana Tuhan kamu kasih saya? Mereka tidak begitu faham akan firman Tuhan, tidak begitu faham akan kasih Tuhan. Tetapi sebagai jemaat yang kasih Tuhan dan orang yang menurut kepada firman Tuhan, kita tidak patut dia tidak setia. Tidak patutlah kita membukil janji. Hilaya itu tidak setia tanpa kepercayaan. Jika orang tidak mengetahui kasih Tuhan, mereka tidak dapat membalas kasih Tuhan dengan betul, tetapi menggunakan penipuan. Dalam berurusan dengan Tuhan, iman melanggar perjanjian Lewi. Sebagai ketua agama tidak mengikut firman Tuhan, tidak mengikut firman Tuhan untuk mengajar jemaat. Dalam berurusan dengan Tuhan, orang-orang sebagai umum juga melanggar perjanjian patriarkik mereka, ibu nenek moyang mereka. Orang-orang itu juga penipu kepada manusia sebab mereka tidak mengikut firman Tuhan. Mereka menipu, mereka tidak taat kepada perjanjian. Mereka telah memperdayakan dia. Yang tidak ada siapa yang boleh menipu seorang isteri yang berkahwin pada masa muda. Bukan hendak tipu. Masalah juga timbul secara semeraja dalam hubungan manusia. Saudara-saudari, mereka kata apa? Semua Tuhan menginginkan
Dalam firman Tuhan kata sedemikian, semoga Tuhan menginjilkan orang yang membuat demikian daripada umat Islam dan tidak membenarkan mereka ikut dengan bangsa kita untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan oleh itu mesti dipotong daripada perjanjian oleh Tuhan. Kalau tidak mengikut firman Tuhan, mesti membuat sedemikian. Lepaskan daripada kemah Yakub. Mungkin melucu kepada janji perjanjian bahawa keturunan wanita yang beribadat kepada Tuhan asli. Kamu lihat begitu besar, begitu serius akan lihat Tuhan, lihat di perkahwinan di antara pasangan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, mereka tidak akan mengambil bahagian di dalamnya. Maksudnya mereka tidak dapat beribadat Tuhan. Undang-undang melarang orang Islam daripada berkahwin dengan orang Kanaan. Sebab mereka, tetapi ia tidak melarang perkahwinan campur dengan wanita asli. Kalau Kanaan mereka ada menyembah Tuhan yang benar, mereka boleh berkahwin. Tapi banyak mereka tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah Tuhan yang lain. Hanya perkahwinan campur dengan perempuan yang menyembah Tuhan asli yang tidak larang, seperti dalam buku Ezra dan juga Nehemiah. Saudara-saudara, suami dan isteri adalah orang Kristen. Begitu juga iman masing-masing akan kepada Kristus. Bolehkah saya berkahwin dengan orang yang bukan beriman Kristus pada masa hari ini? Tidak dapat, tidak boleh kalau ikut firman Tuhan. Pandangan tentang kehidupan lirai, penggunaan wang, aktiviti masa lapan, pemikiran moral, perkahwinan, penggunaan masa, sikap terhadap kehidupan kejayaan. Untuk orang yang beriman dalam Yesus Kristus dan bukan iman dalam Yesus Kristus memang berbeza. Iman mewakili intipati teras, mewakili seseorang punya pemikiran, juga akan menentukan seseorang untuk membuat sesuatu. Karena apabila kita dilahirkan sempurna, secara rohani kita mempunyai kehidupan yang kekal. Kita mempunyai Yesus Kristus hidup di dalam jiwa kita. Tuhan memenuhi jiwa kita dan hidup sebenar kita. Oh, saudara-saudara sekecil mata, kita mempunyai kebolehan untuk berhubung dengan orang lain yang mendalam, dengan orang-orang yang beriman Kristus. Saudara-saudari, bolehkah hidup bersama secara harmoni atau bergaul dengan gembira? Memang suka. Saudara-saudari, adakah kita dapat bersetuju antara satu sama lain kalau bukan di antara pasangan Kristen? Tetapi kalau di antara pasangan Kristen, kita lebih senang. Bukan lancar, kita masih ada marah, masih ada sesuatu yang mungkin tidak dapat begitu rohani. Ada kala masanya. Tetapi kita dapat selesai. Sebab kita memang akan renungkan kasih Yesus. Kita akan mengampuni dosa, kesusahan, kesalahan di antara pasangan. Sebab kita ada kasih Yesus Kristus. Saudara-saudari, kita dapat jadi perkahwinan bukan untuk kesesuaian secara fizikal. Wah, dia cantik lah. Wah, dia seronok lah berdasar. Itu secara fizikal. Tetapi perkahwinan itu apa ada? Ada kesesuaian antara suami dengan isteri, melangkui sesuai dengan ideologi pemikiran, sesuai dengan rohani, sesuai dengan iman yang mengikut firman Tuhan. Jadi kesesuaian ini hanya boleh kita dapat di antara suami dan isteri yang di antara mereka iman yang sama. Maka sebab kesesuaian dan rohani adalah yang paling penting. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Oleh itu untuk mencapai kesesuaian kedua-dua pihak, maka adalah penting kedua-dua pihak dia mempunyai iman yang sama supaya mereka boleh hidup dengan iman bersama Kristus. Yang juga bermakna kedua-dua melihat ajaran Alkitab, ajaran Yesus Kristus, melupai, belajar dari Kristus menjadi satu tumbuhan, menjadi satu matlamat di antara pasangan. Yang Alkitab menjadi panduan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, bagaimana dua orang dapat berjalan bersama-sama jika mereka tidak bersetuju? Dalam buku Amos bab 3 ayat ketiga. Dalam bahasa Cina dia punya interpretasi adalah kalau kedua-dua orang yang punya pemikiran tidak sama, bagaimana mereka boleh berjalan bersama? Lembu dan keledai tidak boleh kamu gunakan untuk mengusahakan tanah itu. Lembu dan keledai adalah binatang yang berlainan. Dia tidak dapat guna sama-sama untuk mengusahakan tanah itu. Berkahwin dengan orang asing adalah dosa yang besar terhadap Allah. Kita mesti ketahui. Bab 6 ayat ke-14 dalam 2 Korintus beritahu, kamu tidak layak untuk orang-orang yang tidak percaya. Jangan dipersatukan. Apakah persekutuan
antara kebenaran dengan kelaliman, dan apakah persekutuan dengan terang dengan kegelapan. Di sini kita sudah memperoleh kekayaan. Kita ada kehidupan, ada materi yang berlainan dengan mereka yang belum percaya Kristus. Kita masih perlu kasih mereka, tetapi tidak dapat disatukan. Saudara-saudari, dalam Yesus Kristus, bolehkah saya berkahwin dengan orang yang bukan beriman Kristus? Saya ingin beritahu, walaupun beberapa saudari telah berkahwin dengan orang yang bukan Yahudi ataupun bukan orang Kristen, dan akhirnya membawa suami mereka untuk taubat, untuk melayani, untuk menyembah Tuhan. Tetapi dalam melintaskan perbualan mereka tidak memihak untuk mengambil jalan kerana ia terlalu suka. Saudara-saudari di sini membuat kesimpulan. Saudara-saudari, marilah kita mentepati, menduru kepada firman Tuhan. Biarlah kita diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudari, kalau kamu sudah kahwin dengan mereka yang bukan beriman Kristus, walaupun sekarang kita tahu sekarang kita tidak mampu, mari kita berdoa untuk berdoa supaya Tuhan boleh mengampuni dosa kita, memberi kehidupan yang suci kita, supaya pada masa ini kita boleh menjadi saluran berkat kepada suami kita, isteri kita untuk mempercayai Kristus. Semoga satu hari kedua-dua pasangan ini menjadi pasangan yang percaya Kristus. Keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Oh Tuhan Bapa di surga, melalui firman pada hari ini, kita ketahui tidak boleh berkahwin dengan orang yang tidak beriman bersama. Tidak bolehlah kita berkahwin dengan mereka yang belum percaya Kristus untuk kebahagiaan untuk keluarga. Dan juga lebih penting adalah kehendak Tuhan. Oh, ampunlah dosa kita kalau kita sudah berkahwin dengan mereka yang bukan iman yang betul. Walaupun kita tahu ataupun tidak tahu, oh ampunlah dosa kita. Memberi daya kita lebih dekati Tuhan, supaya kita boleh hidupkan kehidupan yang kasih dan suci, supaya boleh mempengaruhi pasangan kita tahu akan kasih Yesus Kristus yang begitu besar. Ampunlah dosa kita, supaya kita boleh menjadi saudara pekat kepada pasangan yang belum percaya Yesus Kristus. Bantulah kita yang belum kahwin tetapi ada godaan, tetapi oh Tuhan, bantu kita mengikut firman-Mu, mengikut kehendak dengan karunia Tuhan. Dan nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Saudara-saudari, ini saja untuk renungan pada pagi. Semoga Tuhan memberkati kamu, supaya kamu memperolehi berkat daripada Tuhan. Di mana situasi kamu, Tuhan ada jalan. Semoga Tuhan memberkatimu. Marilah kita jumpa pada hari esok. Semoga Tuhan memberkati.